graduan kualiti, amanah kami, pensyarah kompeten, izah kami, polisisi, wadah kami, memacu destinasi Malaysia Madani. Ekosistem pendidikan dan latihan teknikal dan vocational atau lebih dikenali dengan TVET di Malaysia terus memacu kecemerlangan dengan pengembangan dimensi baharu melalui program asasi TVET. Kru MMTV berkesempatan menemui Ketua Pengarah Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti Dr. Muhammad Zahari Ismail untuk mengetahui dengan lebih mendalam berkaitan TVET dan program asasinya. TVET pada dasarnya berasal daripada perkataan bahasa Inggeris yang bermaksud Technical and Vocational Education and Training, atau dalam bahasa Melayunya ialah pendidikan dan latihan teknikal dan vocational ataupun PLTV. TVET atau PLTV ini ialah satu pendekatan pembelajaran yang menyediakan diri pelajar dengan ilmu dan kemahiran yang sangat berkaitan dengan dunia pekerjaan yang bakal diceburui oleh pelajar. Program yang diikuti oleh para pelajar nanti akan mempunyai komponen teori dan praktikal yang sememangnya menjurus kepada dunia pekerjaan tersebut. Kita mengambil contoh negara-negara maju di mana mereka sangat menekankan kepada bidang TVET dalam membangunkan ekonomi negara mereka. Dengan contoh yang paling dekat dengan kita ialah kalau kita ambil negara Korea misalnya, negara tersebut sama tempoh dunia pembangunannya dengan negara kita. Begitu juga kalau kita pergi lebih jauh, Germany, mereka telah pun menggunakan TVET ini sebagai suatu elemen untuk memperkasa ataupun membangunkan negara mereka. Bidang TVET ini sememangnya mempunyai permintaan yang tinggi di kalangan rakyat Malaysia, dan kalau dalam sistem pendidikan ini kita sifatkan sebagai suatu aset untuk melatih tenaga ataupun modal insan negara yang diperlukan dalam pelbagai sektor industri. Selaras dengan hasrat yang dibawa oleh Yang Berhormat Menteri Pendidikan Tinggi iaitu Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin pada perutusan Tahun Baru 2023 baru-baru ini, beliau telah pun menekankan tentang rombakan besar-besaran terhadap sistem dan ekosistem TVET nasional. Jadi program asasi TVET ini adalah satu usaha di mana pihak Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti untuk memperkasakan TVET KPT. Program ini merupakan program bagi pelajar lepasan SPM untuk menyambung pengajian mereka di rangkaian Universiti Teknikal Malaysia ataupun MTUN dalam pelbagai bidang teknologi kejuruteraan, sama ada kejuruteraan awam, kejuruteraan mekanikal ataupun kejuruteraan elektrik dan juga elektronik. Dan menariknya dalam program asasi TVET yang bakal diperkenalkan oleh JPPKK dan KPT ini, tempoh pengajiannya adalah hanya 1 tahun sahaja dan memberikan penekanan kepada elemen teknikal dan praktikal itu sendiri. Setelah pelajar tamat daripada program asasi TVET ini, mereka seharusnya akan menyambung pengajian ke pusat-pusat pengajian tinggi yang telah pun disenaraikan ataupun telah dipadankan dengan sistem politeknik. Sebagai contoh, program di Politeknik Tuanku Syed Surajuddin Perlis ialah bersama dengan Universiti Malaysia Perlis. Itu sebagai contoh. Dan kita juga telah pun memberikan penekanan bahawa peluang mereka adalah sangat cerah untuk menyambung pengajian ke MTUN ini, dan paling tidaknya mereka akan diberi peluang untuk menyambung pengajian di politeknik terpilih. Pelajar yang berminat dan terpilih untuk menyambung pengajian melalui program asasi TVET ini hendaklah
perlu untuk memenuhi syarat-syarat kemasukan ke pusat-pusat pengajian ini. Seperti yang pertama adalah warga negara Malaysia, yang kedua adalah memiliki SPM ataupun sijil yang setaraf. Dan kalau SPM itu kita lihat mesti mempunyai sekurang-kurangnya 5 kepujian dalam mata pelajaran yang telah ditetapkan. Dan calon-calon yang berminat ini perlulah mengemukakan permohonan mereka melalui laman sesawang Unit Pusat Universiti UPU, dan permohonan akan dibuka melalui 15 Mei 2023 sehingga 9 Jun 2023. Pemohon-pemohon yang ingin mendapatkan maklumat lanjut berkenaan dengan program asasi TVET ini juga perlu untuk mendapatkan ataupun melayari sesawang, boleh melayari sesawang My Polisisi, iaitu sesawang Politeknik dan juga Kolej Komuniti. Ringkasnya, saya nak sebutkan di sini, insya-Allah pelajar-pelajar yang mengikuti program asasi TVET ini akan diberi peluang untuk menyambung pengajian di MTUN, iaitu program asasi dilaksanakan di Politeknik yang terpilih, dan MTUN adalah 4 buah MTUN, iaitu UTM di Melaka, UMP di Pahang, UNIMAP di Perlis dan UTHM di negeri Johor. Dan Politeknik yang berdekatan dengan MTUN itu telah pun dipilih untuk menjadi pusat persediaan ataupun pusat asasi. Sebelum melangkah ke peringkat pengajian lebih tinggi, pelajar perlu menempuhi fasa permohonan melalui bahagian kemasukan pelajar IPTA atau UPU di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi. Pengarahnya, Wahyi Nordin, berkongsi peranan dan kepentingan bahagian kemasukan pelajar IPTA yang diterajuinya. Bahagian kemasukan pelajar IPTA yang dahulunya dikenali sebagai Unit Pusat Universiti di bawah Jabatan Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi yang menyelaras kemasukan pelajar bagi 20 institusi awam, politeknik dan kolej komuniti serta 4 institusi latihan kemahiran awam yang memproses permohonan kemasukan bagi lepasan SPM, lepasan STPM setaraf seperti diploma melalui sistem yang kita bina, yang kita bangunkan, iaitu UPU online. Kita telah buka permohonan kemasukan melalui UPU online pada fasa 1, iaitu daripada 28 hari bulan Februari lalu, dan kita telah tutup pada 31 Mac. Dan sekarang ni adalah proses di mana calon-calon boleh menyemak melalui laman sesawang universiti berkenaan bagi program-program yang menawarkan program bertemuduga. Jadi calon-calon boleh membuat semakan melalui laman sesawang universiti berkenaan untuk sama ada mereka terpilih dipanggil dalam temuduga bagi program-program tertentu. Jadi calon-calon boleh membuat permohonan melalui laman sesawang upu.mohe.gov.my dan boleh menyemak permohonan melalui laman sesawang tersebut. Jadi setiap permohonan yang kita buka pada fasa 1 kita telah tutup. Jadi insya-Allah pada 15 hari bulan Mei ini kita akan buka bagi fasa kedua, yang mana bagi calon-calon yang masih belum membuat permohonan boleh membuat permohonan melalui UPU online bagi program-program yang bukan bertemuduga. Sebenarnya kita akan mengadakan roadshow ataupun pameran secara besar-besaran bagi 6 zon di negeri Johor, di Sarawak, di Kedah, di Sabah, di Terengganu dan juga di Selangor. So kita ada program Jom Masuk You yang akan mula diadakan pada 20 dan 21 Mei di Arena Stadium Lakin Johor, di UPM Bintulu di Bintulu Sarawak pada 20 dan 21 Mei. Bagi minggu berikutnya pada 27 dan 28 kita akan adakan program Jom Masuk You di UMS Sabah dan juga di UIDM Cawan Kedah di Merbuk. Dan minggu terakhir ataupun zon terakhir bagi Jom Masuk You adalah di Universiti Malaysia Terengganu di Terengganu, dan majlis penutup bagi Jom Masuk You akan diadakan di
Dewan Tengku Chancellor Universiti Melaya. Jadi inilah ruang dan peluang yang mungkin memudahkan bagi calon-calon yang masih belum bermohon untuk membuat permohonan. Bagi mereka yang mungkin menghadapi masalah talian capaian internet, boleh membuat permohonan di pusat-pusat pameran yang kita ada. So kita menjemput semua ibu bapa, guru-guru, guru kaunseling, pelajar-pelajar tingkatan 4, tingkatan 5 untuk mendapatkan maklumat di pameran kita nanti supaya persediaan untuk permohonan pada masa-masa akan datang. Jadi bagi kemasukan sesi 2023 2024 ni boleh datang ke pusat pameran kami dan membuat permohonan. InsyaAllah kami sediakan talian internet yang boleh membuat permohonan melalui sistem UPU online tuan. Masih belum terlambat sebenarnya. Dalam proses permohonan fasa pertama, calon-calon memohon berasaskan kepada keputusan percubaan mereka. Jadi insya-Allah seperti mana tuan sebut tadi, kami juga sedang menunggu-nunggu bilakah keputusan SPM akan dikeluarkan. Jadi selepas 3 hari keputusan SPM sebenar keluar, pihak BKPA ataupun UPU akan membuat proses kemaskini. Maknanya calon-calon yang telah memohon, calon-calon yang belum memohon boleh mengemaskini permohonan berdasarkan kepada keputusan sebenar. Jadi maknanya calon-calon tak perlu risau, kita akan muat naik keputusan peperiksaan SPM daripada lembaga peperiksaan untuk kita padankan dengan program-program yang ditawarkan. Maknanya calon-calon boleh mengemaskini program-program yang mereka layak sahaja. Jadi saya pun tak tahu tarikh tuan. Jadi maknanya kira selepas 3 hari keputusan dikeluarkan, UPU akan mengadakan ataupun membuka untuk proses kemaskini sehingga 9 Jun 2023. Jadi maknanya kita tak tahu tarikh, tapi tarikh tutup kita dah tahu. Jadi insya-Allah dalam tempoh terdekat ini keputusan akan dikeluarkan. Jadi saya berharap calon-calon yang telah mengambil keputusan SPM boleh melayari laman sesawang upu.moc.gov.my untuk membuat kemaskini. Kita menjangkakan keputusan kita akan hebahkan pada minggu kelima bulan Jun. Maknanya kita akan selesaikan proses padanan dan permohonan itu dengan proses temuduga, sama ada diperaku temuduga atau tidak diperaku temuduga, dan kita akan buat mesyuarat bersama dengan 20 universiti awam dan termasuk politeknik dan college community, dan seterusnya pada akhir bulan 6 tu kita akan buat hebahan. Jadi tarikh saya tak spesifik lagi sebab dia bergantung kepada keputusan SPM. Jadi kita ada beberapa proses kerja yang kita akan laksanakan, dan insya-Allah pada bulan sama ada akhir bulan Julai ataupun awal bulan Ogos pendaftaran bagi lepasan SPM ke institusi ataupun kepada universiti awam yang mereka telah pilih. InsyaAllah di akhir bulan Jun nanti keputusan hebahan bagi permohonan kemasukan ke universiti, pihak UPU akan hebahkan. Bagi calon-calon bila hebahan dihebahkan, pasti ada calon yang dapat, ada calon yang tak berjaya. Jadi yang tak berjaya ni automatik sistem UPU akan terus kepada mod ataupun platform kepada rayuan. So calon boleh buat merayu dalam tempoh 10 hari yang kita benarkan selepas tarikh hebahan. So tarikh itu pun tak tentu lagi sebab dia bergantung kepada tarikh hebahan. So 10 hari untuk calon yang tidak berjaya untuk membuat permohonan. Bagi calon yang berjaya, dia kena menerima atau menolak dalam tempoh 9 hari. Jadi maknanya tempoh diberi kepada sama ada calon berjaya ataupun calon yang gagal untuk merayu. Calon yang berjaya tidak boleh merayu. Calon yang gagal sahaja yang boleh merayu. Dan tempoh itu kita akan buat proses dengan universiti sama ada yang berjaya di peringkat awal tu mendaftar keseluruhan atau separuhnya. Jadi itu bergantung kepada tempat yang sedia ada. Jadi sekiranya kalau selepas rayuan yang pertama tu tak berjaya, macam tuan sebut tadi, mereka boleh merayu terus ke universiti. Mungkin ada kekosongan. Jadi di peringkat awal yang tu disebut tadi, peranan UPU ataupun BKPA adalah untuk menyelaras kemasukan supaya tidak bertindih permohonan tu. Jadi selepas rayuan yang pertama tu, bagi mengisi kekosongan yang masih ada di universiti, maknanya calon-calon yang tidak berjaya ni boleh terus ke universiti untuk membuat rayuan.
Okey, soalan yang sangat baik ya, sebab di sini saya nak mengingatkan calon-calon sebab kita menyediakan 12 pilihan bagi lepasan SPM ataupun 8 pilihan bagi lepasan diploma ataupun SDPM. Jadi calon-calon selalunya kita beri syarat minimum isi 6. Jadi lepas 6 tu terpulang, nak isi pun boleh, tak isi pun boleh. Jadi ada calon-calon yang saja-saja letak. Jadi ini memang permasalahan setiap tahun. Jadi bila saja letak, sistem komputer tidak mengira saja letak, dia tidak ada indikator. Jadi maknanya kalau diletak situ diploma seni tari, saja-saja letak. Apabila sistem baca, dia dapat diploma seni tari. Dan kita menganggap itu adalah perjanjian antara UPU sistem dengan calon. Jadi bila dapat, jadi saya nasihatkan kalau tak minat program tu jangan letak. Jangan dengar kata-kata daripada yang lain, mesti penuhkan 12 pilihan. Kalau kata 6, yang lain saya tak nak, tak apa. Jadi saya nak nasihatkan di sini kepada semua pemohon yang akan datang, insya-Allah boleh masih buat kemas kini. Kalau rasa tak nak, jangan letak. Jadi bila dapat yang itu, sistem akan tawarkan dan universiti menganggap bahawa calon tu berminat untuk program tu. Bila berminat, hati tu tidak sepenuhnya untuk pergi mendaftar. Jadi calon ini merasakan bahawa dia teraniaya. Jadi saya nasihatkan supaya jangan menganiaya diri sendiri, pilih mana yang minat, yang tak minat jangan letak. Sebab kita tidak marah kalau letak 6. Jadi kalau tak dapat, dia boleh merayu. Jadi kalau dia dapat, dia tak boleh merayu. Dia quote-unquote terpaksa pergi ke program yang dia tak minat. Sebab kami tidak memaksa calon untuk meletakkan sepenuhnya. Tapi peluang kalau letak 6, ada 6 peluang. Tapi kalau letak 12, dapat 12. Jadi nasihat saya kepada calon, pilih program-program yang sesuai. Jangan lupa saya menjemput kepada semua lebih kurang dalam 400,000 calon SPM yang telah mengambil SPM pada awal tahun lepas untuk mengunjungi Jom Masuk You di Johor, di Sabah, di Sarawak, di Kedah, di Kuala Terengganu, di Selangor, di Universiti Melaya dan juga di Terengganu. Jadi saya harap calon-calon yang berada di luar sana dapat mendapat maklumat daripada 20 institusi awam termasuk Politeknik dan Kolej Komuniti serta institusi latihan kemahiran awam serta hampir 20 IPTS akan bersama kami di Jom Masuk You.